Okey, untuk hari ini cikgu tak pakai kamera handphone cikgu. Jadi dia nampak macam dok apa tegang ah. Dok apa tegang sikit jadi cikgu guna webcam biasa. Tu pun dia macam ada mati ikan sikit. Dia macam enyok, macam belok sikit. Dia punya ni. Okey, hari ni kita masih lagi ortografi. Cuma hari ni ada banyak lagi sebenarnya latihan tu. Awak buat diri ya. Untuk ortografi ni, yang untuk hari ni, awak kena buat perdimensian. Sebelum ni kita hanya buat dia punya pandangan atas, kiri, kanan, hadapan dan juga sisi kiri ataupun kanan. Jadi hari ni kita melukis pendimensian. Kita memberi ukuran kepada lukisan ortografi awak. So, cara melukisnya ialah dia ada dua keadaan lah. Sama ada guna kaedah pendimensian secara terjajah ataupun eka arah. Jadi, cara kita fungsi, kita tengok kat sini. Apa fungsi pendimensian ni? Yang pertama ialah menunjukkan titik mula dan juga titik akhir suatu ukuran. Jadi kita kena tunjukkan kepada pembaca kita di manakah titik awal kita buat satu ukuran tu. Kita buat kat mana. Jadi kita kena nyatakan dekat mana. Kita kena tunjukkan. Dekat mula sini, kita mula sini dan berakhir dekat sini. Tak nampak. Bermula dekat sini dan berakhir dekat sini. Kita kena nyatakan lah. Kita kena tunjukkan. Jadi itu kita panggil sebagai garis dimensi. Jadi ada garis dia. Garis ni menunjukkan kat mana dia mula, kat mana dia berakhir untuk satu ukuran. Yang kedua, menandakan jarak yang didimensikan. Menandakan jarak yang didimensikan dari objek. Jadi dia ada garisan tambahan dekat ujung dia. Dia ada garisan tambahan dekat ujung dia bagi menandakan jarak yang didimensikan. Jarak dimensikan. Ini kita akan tanda jarak dia. Tanda dia, apa dia kat sini. Itu titik mula. Yang ketiga ialah menunjukkan butiran dalam lukisan dalam lukisan. Jadi contoh kat sini ialah pada garisan pada jejari ni ataupun diameter. Kalau J jejari. Kalau tanda bulat gini, ini adalah diameter. So kita buat anak panah dia. Buat anak panah. Garisan penunjuk. Bagi menunjukkan butiran. Jadi ini dia punya komponen lah. Garisan penunjuk. Ada garisan dimensi, ada garisan tambahan, ada garisan penunjuk. Yang ketiga, yang keempat ialah merupakan jarak di antara garisan tambahan dengan objek. Jadi kita kena ada ruang kelegaan. Mesti ada ruang kelegaan. Nampak tak? Ada ruang kosong. Ruang kosong di antara garisan tambahan dengan garisan
dengan garisan objek, dengan objek, dengan objek. So mesti ada ruang kelegaan. Tak boleh awak sambung garisan tambahan ni terus kepada objek. Jangan sesekali bersentuhan dengan garisan objek. Jangan ganggu pun. Sebab apa? Dia adalah garisan objek. Garisan yang menunjukkan lukisan kita yang sebenar lah. Jadi jangan kita lekatkan ataupun rapatkan yang boleh mengganggu bacaan ataupun lukisan kita. Okey, ada dua sistem. Jadi cikgu tambah sikit lagi yang tadi. Sepatutnya sini ada banyak komponen lagi. Sepatutnya 5 ialah nombor ni lah, nombor dimensi lah sepatutnya. Komponen ialah untuk memberi bacaan dimensi berapa, bacaan ukuran. Nombor dimensi. Sepatutnya ada lagi satu. Ini nombor dia. Ni garisan dimensi. Yang ni, yang ujung ni pun dia tak nyatakan. Sepatutnya yang ke-6 mesti ada dia punya anak panah lah. Mesti ada anak penunjuk dia. Dia ada macam-macam kaedah penunjuk. Ada yang jenis anak panah. Ada yang jenis macam ni je. Ada garisan palang dia guna. Garisan palang. Dia guna garisan palang saja. Palang. Ada yang guna anak panah. Anak panah ni awak kena buat garisan panjang. Lepas tu buat kat luar sikit muncung dia. Lepas tu tarik. Lepas tu tarik ke bawah. Lepas tu buat 3 segi. Mesti dibuat dalam keadaan yang runcing. Barulah buat garisan dia. Ni pun sama. Buat dalam keadaan runcing. Manjang lah maksudnya. Dia punya anak panah. Okey. Kaedah penulisan numbering untuk nombor dimensi itu sama ada awak guna sistem terjajar ataupun sistem eka arah. Terjajar ni ialah awak buat ikut anak panah. Kalau anak panah tu melentang, nombor dia melentang lah. Anak panah dia melentang ni. Ni melentang. Tak apa tegang tu. Ni cikgu marah dengan kamera ni. Sebab tu cikgu lebih suka guna handphone tu lah. Handphone pun masalah. Agak-agak nampak lah. Jadi ini adalah sistem terjajar. Maksudnya kalau garisan tu dia mengufuk, maka numbering juga akan mengufuk. Kalau anak panah dia menegak, maka dia akan ikut anak panah. Dia akan jadi netang gini. Dia ikut, dia jadi negok gini. Jadi dia macam negok gini. Dia ikut anak panah. Jadi kalau kita nak baca nombor ni, kepala kita ni kena sengit. Kalau ada erti lah. Tapi kalau kita cekak dah, biasa dengan nombor, setakat dia balik gini ada masalah. Ada masalah. Dia nak masuk. Masuk dah. Jadi ini dimasukkan dengan terjajar. Kalau eka arah ni macam dia berlawanan arah lah.
Maksudnya dia duduk gini, dia netang sokmo. Kalau garisan mengufuk dia netang gini, dia menegak gini nombor dia nombor. Garisan menegak pun dia nombor gini. Ini kepala kita dok pening dok sakit tekak baca nombor dia. Sebab apa? Sebab dia tak terpengaruh dengan anak panah. Hidup gini dia ikut keselesaan pembaca, pembaca yang tengok lukisan. Jadi kebiasaannya yang menjadi pilihan ialah sistem terjajar. Sistem terjajar dalam lukisan teknik popular lah. Sebab apa? Sebab pengurusan ruang. Sebab ini baru nombor 60. Kalau dia nombor dia 670,605 macam mana? Jadi kalau dia gini dia akan jadi makan ruang. Jadi dia kurang popular lah. Tambah pula kalau garisan dimensi tu rapat-rapat ada objek yang lain pula sebelah dia kan. Jadi biasanya kita guna sistem terjajar. Sebab apa? Kalau ada banyak dimensi kat sini banyak ni. Jadi dia jimat ruang untuk kita lukis atau tulis nombor dimensi itu. Jadi sistem terjajar adalah yang popular. Tapi itulah masalahnya saya ingat kepala-kepala. Kalau tukar rumah tu memang sakit lah tekak dia nak baca, nak kena pusing pula kertas. Nak kena tengok kan berapa-berapa. Tapi biasalah orang pusing kertas, setakat cuci kertas pun. Biasa kalau pembaca pelan ni, memang kerja dia duduk pusing kertas pelan. Kan negak, kan sengit, kan apa. Sebab dia nak tengok ni nombor ni. Dia bukan kata dia tak cekap baca nombor, tapi dia tak nak bagi kesilapan baca nombor tu jadi kesilapan yang besar. Jadi sepatutnya ukurannya 60 meter. Jadi salah tengok, dok pusing tekak, dok pusing kertas, baca ikut suka, ikut pandangan pertama je, bukan ikut suka, main baca lalah gitu je. Jadi kalau dia buat salah, memang rugi besar, terpaksa katak balik rumah tu. Jadi biasa yang terjajar ni lebih popular, tetapi di segi keselesaan pembaca, membaca pelan, membaca ukuran, ialah menggunakan sistem eka arah. Apalah kamera ni jadi makin lama makin tak jelas dia punya ni. Susah kok tak ada alat namanya. Okey, jenis pendimensian kita boleh nyatakan saiz. Nyatakan saiz berapa dia punya ni. Berapa panjang, berapa pendek. Berapa panjang lah kita guna biasa kata biasa. Lepas tu dia ada menyatakan kedudukan. Itu pun kita panggil juga dimensi. Kedudukan ni maksudnya kita buat tanda capur tengah ni. Itu kita panggil dimensi juga. Kita juga mendimensikan, memberi ukuran pada diameter.
memberi ukuran pada jari, memberi ukuran pada sudut. Kita kena nyatakan dalam uh, lukisan kita. Sepatutnya lah. Okey, ini adalah contoh sistem terjajar. Kalau anak panah tu menegak, dia pun menegak-gak. Kalau anak panah tu mengufuk, kalau anak panah mengufuk, kita panggil nombor dia menegak. Kalau anak panah menegak, kita panggil dia baring. Dia baring lah. Dia baring. Ni menegak, ni dia baring. Dia tidur. Kalau anak panah dia mengufuk, nombor menegak. Kalau anak panah menegak, dia baring. Jadi dia balik gitu. Tapi nama dia adalah sistem terjajar. Dia ikut keadaan anak panah. Cara penulisan dia gini. Cara penulisan dia gini. Jadi awak praktis 2-3 kali pandang ni. Pendimensian eka arah. Jadi yang ni awak kena banyak berlatih ni. Kena awak berlatih buat garisan. Mula-mula awak ambil sama garis yang ni. Sama garis. Apa objek ni. Awak letak pensel. Garis situ. Lepas tu ambil pensel, awak ambil ikut garisan objek ni, ambil pembaris, samakan dia, kedudukan pembaris tu dengan garisan tu, lepas tu tanda. Lepas tu buat garisan tegak. Buat garisan tegak dia. Ini adalah garisan jarak kita panggil. Tadi adalah garisan tambahan. Kita buat garisan tambahan berdasarkan garisan kedudukan garisan objek. Lepas tu kita buat garisan jarak, kita tinggal tengah ni. Kita tinggal tengah ni. Untuk ruang tulis nombor. Biasa kita tinggal tengah lah. Kita tinggalkan ruang kosong tengah ni. Lepas tu ruang kelegaan ni banyak lah. Sebab apa? Sebab ada garisan dimensi yang lain. Jadi dia banyak. Jadi cikgu buat panjang. Kalau dia dekat dengan ni, ruang kelegaan dia memang pendek je lah. Ni memang luar lah. Okey, dah siap garisan ni. Kalau ikut sistem eka arah, kalau garisan menegak dia masih juga menegak. So awak tulis nombor 50. Buat comel ikut dengan huruf blok. Comel. Huruf blok ni maksudnya dia punya tinggi dia separas, dia punya bawah dia separas, dia punya jarak sini ke sini adalah sama dengan 0,50 lebih kurang. Lupa pula ni. Kepala anak panah ni. Kepala anak panah ni mula pada titik persilangan yang ni. Mula pada titik persilangan antara garisan tambahan dengan garisan dimensi. Mula daripada situ awak tarik dia ke bawah. Buat dia dalam keadaan runcing. Tarik ni sebab untuk buat segitiga. Ini kurang runcing. Tapi sebab nak tunjuk pada awak. Takut awak tak nampak.
Ini kurang runcing ya. Dan terlalu besar sebenarnya. Dia kecil je sebenarnya. Tapi cikgu nak tunjuk macam mana kita buat um, buat segitiga. Kalau boleh lagi runcing lagi bagus. Dah salah dah tu. Jangan ada sayap gini pula. Tiba-tiba ada sayap. Kalau boleh buat part segi tu. Betul-betul runcing lah. Betul-betul runcing. Hmm. Betul-betul runcing dia. Halu je. Kecil je. Tapi memanjang ke uh, halu je. Halu gitu je. Patut tengah ni patutnya kosong lah. Ya ini cikgu dah salah garis. Mana? Ya cikgu. Jadi tengah ni hilang. Ini belajar lebih sikit tak boleh. Lebih pada 12.5. Okay. Habis dah. Habis dah pada dimensi. Kita tengok buku teks kata benda pula. Kok kita tinggal maklumat. Kita tengok buku teks kata benda pula. Sama ada buku teks dengan nota. Okey, komponen pendimensian sama. Garisan dimensi, garisan tambahan, garisan penunjuk, ruang kelegaan, cikgu dah cerita. Lepas tu cara penulisan dia lah. Kalau dimensi ni dia ada bulat gini. Dia buat bulat gini, lepas tu dia buat tanda gini. Itu maksudnya ialah diameter. Ini adalah diameter. So awak letak simbol diameter. So orang faham lah. Awak cerita ni berkaitan dengan diameter. Kalau nombor ni kecil sangat, awak boleh buat diameter ada dua kaedah lah. Sama ada awak buat anak panah daripada kat luar gini. Awak diameter, katakanlah ni bulatan, buat anak panah daripada luar. Tapi ada satu garisan sini. Ini kita panggil dia, boleh juga kita panggil, kita buat bulatan gini, lepas tu kita letak nombor dia, kali dengan dua nombor ukuran dia berapa, diameter dia berapa. Pun boleh. Ataupun awak buat anak panah tengah gini, anak panah dia tengah gini, pun boleh juga. Jadi, boleh mana-mana. Garisan dimensi, garisan jarak, garis jarak, garis dimensi dia panggil. Jadi dia panggil garis jarak. Okey, ni kaedah ekak sejajar dan juga ekak arah. Lepas tu dalam buku teks dia adalah cerita pasal amalan baik. Amalan baik
antara dua pandangan. Ha? Jadi sebab kita ada dua pandangan, jadi kita buat kat tengah-tengah lah. Sebab yang atas boleh baca, yang bawah pun boleh baca. Kalau kita buat atas saja, kita tak payah yakin bawah ni 70 juga ke tak. Jadi amalan baiknya jika ada dua dua um, dua pandangan, kita buat dekat tengah-tengah. Hmm? Okey, sistem terjajar dalam ortografi juga ditunjukkan dalam lukisan ortografi lah. So ditunjuk kat sini. Jadi kalau rujuk buku teks ni macam lebih lengkap dan lebih mudah faham lah. Sebab dia tunjuk lagi dengan contoh. Okey, dah nak habis kita akan masuk pandangan tambahan, lepas tu isometrik, lepas tu oblik, habis. Dalam 3 topik ni. Dalam bulan 8, 9, 10, 3 topik ni cikgu rasa macam boleh lah kita habis. Boleh, sangat reasonable lah. Kalau kita dapat habiskan. InsyaAllah lah kalau tak ada apa-apa. Politik pun dah tenang. Covid pun dah makin reda. Cikgu lalu kat klinik tadi. Dah ramai dah orang ambil ni. Ambil vaksin. Lagi ramai daripada sebelum ni. Okey, kita tengok kertas soalan awak menunjukkan muka surat berapa ni? Muka surat 62. Menunjukkan titik mula dan titik akhir. Ini kita panggil sebagai garisan dimensi. Menandakan jarak dimensikan dari objek. Ini kita panggil sebagai garisan tambahan. Menunjukkan butiran di dalam lukisan merupakan jarak. Ini kita panggil sebagai ruang kelegaan. Menunjukkan butiran ni adalah garisan penunjuk. Menunjukkan butiran. Betul lah. Kita tak ingat. Agak, tulis comel sikit cikgu ni, tulis cakayang tu. Kalau ini kena apa, kena coklat ke apa tu. Rajah 20 menunjukkan pandangan hadapan satu komponen yang berdimensi. Namakan komponen pendimensian yang dilabelkan. X adalah garisan tambahan. Y adalah garisan. Tak boleh jawab. Aduh, jawablah. Cikgu jawab. Kan tak tahu pula. Garisan dimensi. Okey.
Rajah 21 menunjukkan dua sistem pendamansian. Cuba tengok keadaan ni. Nombor ni adalah mengikut anak panah. So kita panggil sebagai sistem pendamansian terjajar. Terjajar. Ini adalah sistem pendamansian eka arah. Nombor 25, 22, Rajah 22 menunjukkan satu plat pencontoh. Namakan jenis-jenis pendamansian yang berlabel A, B, C, D dan E. Jarak. Jenis nak ukur jarak. B adalah kedudukan. C adalah untuk ukur sudut. Untuk tahu maklumat sudut. D adalah untuk tahu diameter. Dan E kita nak tahu jari dia. Jari. Oh, jari pun. Oh, dah nampak. Jari. E adalah jari. Habis. Ambil yang kedua. Okey, ambil yang kedua pula. Apa belaka? Sabarlah. Pang ni boleh ikan banyak. Apa kemalam boleh makan. Okey. Rajah 23 menunjukkan tiga pandangan ortografik bagi objek A. Dia hasil dimensikan pandangan tersebut mengikut sistem pendimensian terjajar. Dia suruh ikut ni lah. Suruh ikut ni. So awak kena pastikan awak punya apa ni, kena sisiku jugalah. Kena set sisiku juga. Kena set sisi putih sebab kita tak nak garisan dia terlalu, memang bukan terlalu, kena tepat lah. Kita nak buat hasil kerja yang tepat, jadi kena set awak punya sisi putih. Pastikan garisannya adalah dah sama. Kalau tak sama, kena bagi sama lah. Macam okey dia ni.
So macam mana nak bagi dia dimensi kan? Okey, yang pertama pendimensian kita yang mana kita boleh share antara dua ni, awak boleh share lah. Maksudnya um, kalau kita nak ukur objek yang ni kan kita nak ukur objek yang ni, kita nak bagi maklumat ni, kita tak boleh langkau dia objek lain. Kita ada dimensi kat sini, ada bulatan sini, tak boleh. Tiba-tiba awak nak langkau, tak boleh. Awak kena set dia kat atas. Setkan dia kat atas. Bawa garisan tambahan. Untuk menandakan kedudukan jarak mana kita nak ambil. Kena tanda dulu. Okey, macam kurang tepat sikit sini. Sini satu, sini satu. Kenapa cikgu buat sini satu, sini satu? Okey, sebab cikgu nak tunjuk jarak yang tengah ni. Cikgu nak tunjuk jarak yang tengah ni. Jadi cikgu nak buat tanda sini se, jarak tengah se. Lepas tu jarak sini se. Yang ini kita tak boleh susuk yang ni, yang panjang ni duduk bawah, yang pendek ni duduk atas, tak boleh. Dia kena ambil yang pendek sekali dalam kawasan ni. Ambil yang pendek sekali, apa dia? Jadi kita ambil yang kat sini, yang tengah. So dah jumpa yang tu, kita ikut yang apa, kita tengok buku teks. Cikgu nak tengok dia tinggal tak ruang tengah dia. Ni dia tinggal lah ruang dia. Kita tengok buku teks. Cikgu nak tahu gegar kena buku. Jadi memang dia tinggal ruang lah, maksudnya dia tidak ada kaedah awak tinggal nombor ni tulis 60 kat sini berapa tak boleh. So memang awak kena tinggal ruang kosong tengah. Kena tinggal, kena sapu lah, kena padam lah, bagi tidak ada garisan kat tengah. Okey, lepas tu awak ukur dia punya ukuran dia berapa. Kat sini ukuran dia adalah dalam 4 cm. Jadi kita mesti dalam unit mm. Awak ukur ni dalam 4 cm, tapi awak kena tulis 40. Kena lukis 40 sebab kita memang menulis dalam bentuk mm. Lepas
pastikan kontrol dia punya ni dah tak cantik lah sebab tulis banyak kali. Jadi tak ingat dia punya. Jadi bold pula. Tulis nombor 4. Kontrol betul-betul tangan awak tu 4. Dari segi saiz ni mesti sama, setara. 40. Yang ni antara dua ni adalah 20. So buat 22 kosong. Sekali je. Jangan buat banyak-banyak kali. Kalau terbuat banyak kali, padam. Buat yang baru. Oh, dia cantik, kemas. Lepas tu buat anak panah dia. Anak panah ni daripada persilangan antara garisan tambahan dengan garisan dimensi. Apa tajam ke mata dia lari. Cikgu tak pasti. Besar sangat. Awak kena cari pensel yang paling tajam sekali. Cikgu ingat awak terpaksa guna pensel mekanikal rasa. Sebab kalau guna pensel ni macam susah nak buat anak panah dia. Jadi cikgu nasihatkan awak guna pensel mekanikal. Pensel mekanikal ni dia sentiasa tajam. Jadi senang awak nak buat anak panah ni yang tajam dan runcing. Tajam dan runcing. Ni pun besar sangat. Patut dia kecil je. Ini sebab kertas ni jauh daripada badan cikgu. Jadi cikgu susah nak kontrol. Jadi kalau kertas ni dekat dengan badan cikgu, dengan muka cikgu, sebab cikgu nak kamera cikgu duduk di atas ni, jadi susah sikit nak kawal. Okey. Lepas tu ni diameter ni bolehlah awak ni buat menunjukkan ukuran diameter dia. Biasa kita cari tempat yang paling sesuai lah. Yang ni kita boleh tanda ni. Banyak tempat kita kena dimensi. Ini kita kena tanda ni dulu. Kecil dulu. Ini dengan ini. Kena ada ruang kelegaan. Tak boleh rapat sangat. Mesti ada ruang kelegaan. Tapi itu segi penulisan lah. Maksudnya lepas ni. Kalau awak nak troteng dulu. Kita nak ambil garisan dia nak betul-betul. Kita ambil pada sini. Boleh je. Jadi. Ini untuk garisan yang kedua. Jadi buat garisan yang pertama dulu. 1, 0 kat tengah dia. Lepas tu garisan yang kedua. 1, 0 tengah. Go pula ni.
Tapi sepatutnya kena betul-betul tengah. Ni macam tak betul-betul tengah. Ha. Hmm. Okey. Buat nak panah dia. Runcing dan halus. Runcing. Maksudnya panjang lah. Tak nak bulat. Kalau boleh runcing. Lepas tu hitamkan. Dah makin baik dah tu. Okey, kalau dia adalah jenis dia kata sistem terjajar. So awak kena ikutlah. Ha? Kalau dia sengit lah. Ha? So ukur dengan pembaris, ukurannya adalah 5. 5 cm. So dia adalah 50. Jadi badan awak ni kena sengit lah. Cikgu tak boleh nak sengit ni sebab cikgu tidak nampak pula. Sakit belakang-belakang cikgu duduk nyengit gini tulis. Patutnya kertas lukisan ni awak balikkan dia. Awak pusing kertas kali papan dengan papan sekali. Itu yang terbaik lah. Ukur lagi dapat 20. So dia adalah 2. Kuat tekan apa-apa atau mata dia. Tak boleh itu banyak kali, dia sepatut sekali. Dia akan jadi bold. Dia tak lawa lah. Okey. Lepas tu maklumat yang ni lah. Maklumat yang ni seperti juga awak tak boleh nak langkau-langkau sini. Awak buat kat sudut ni boleh. Buat kat sudut ni. Okey, cikgu bagi contoh. Ini jari dia kan. Jari dia. Jari ni mesti dia daripada tengah ke garisan bulatan, lengkungan. Ke garisan lengkungan. Cukup runcing. Padang belakang. Daripada ni ke ni. Lepas tu buat nak panah runcing. Seruncing yang boleh. Tulis lah. Dia adalah ekara terjajar. Selalu pun ni tak ingat. Ni. Kena tinggalkan kosong tengok. Okey, kalau ukurkan 2.5. So, awak buat J 2.5. Yang ni untuk jari ni sebenarnya awak bebas. Tapi biasanya kita akan tegakkan dia lah. J 25.
J25. Mesti kena pada pusat bulatan dan juga kena pada garisan lekungan. Lepas tu diameter ni kan, sebab dia kecil sangat. Sebab dia kecil sangat. Awak boleh je buat anak panah ke dalam ni, atau buat bulat ni ke. Boleh, tapi takut dia kecil sangat. Tapi tak apalah. Ataupun awak buat anak panah. Contohnya, awak buat anak panah sini setelah ni, tengah ni. Awak buat anak panah sini ya. Anak panah luar, mesti duduk kedudukan di luar. Okey. Anak panah di luar. Buat garisan gunting. Buat garisan ngufuk sikit. Lepas tu bubuh tanda diameter. Kan? Bulat tu. Ada palang. Tulis kataan. Berapa dia punya diameter? 1.5. 15. Tulis 15. 15. Okey. Lepas tu nak jarak apa lagi? Jarak duduk ke tepi ke sini. Tak ada lagi. Jadi kat sini nak tukar sikit lah. Ni tak penting mana. Yang penting ialah antara tepi ni dengan tengah ni. Tepi ni dengan tengah ni. Ini penting. Pergi lagi. Ada siapa? Kotor dah lukisan cikgu.